So how are you today? So meet me again in this channel. So apa khabar anda semua? Hopefully anda dalam keadaan sihat sejahtera. Saya tak tahu bila video ni akan ditayangkan, tetapi saya rasa mungkin sempat untuk ditayangkan sempena bulan Ramadan. Jadi kepada anda yang menyambut bulan Ramadan pada hari ini, yang berpuasa pada hari ini, kepada seluruh umat Islam, saya mengucapkan selamat berpuasa kepada seluruh masyarakat yang beragama Islam. Sebab hari ni kita nak buat gulai. Kalau musim-musim nak buka puasa makan gulai, dapat daging. Biasanya menu ni dimasak dengan daging tetel, tetapi oleh kerana saya puas cari daging tetel tak jumpa-jumpa, yang saya ada dalam stok saya adalah kaki lembu. Ya, bahagian kaki lembu tu dia banyak urat, dia macam tetel juga, pun sesuai juga kita buatkan menu ni. Sebab apa nak menggunakan daging tetel? Sebab daging tetel ni dia ada serat-serat, dia ada lemak-lemak. Jadi kalau dimasak, digodok, dibuat gulai memang sedap. Ini saya nak buat gulai daging jantung pisang, or in English they call banana butt beef coconut milk, my version for Jawa. So tanpa membuang masa, kalau anda nak tahu bagaimana saya menyiapkan gulai jantung pisang yang tak birat, yang tak hitam, sebab memang kalau kita nak buat gulai mesti kena warna dia cantik, warna dia masih lagi putih. So tanpa membuang masa, daripada Johor ke Tanah Jawa, singgah sebentar di Portugal. Semua menu yang sedap-sedap belaka hanya terdapat di channel Portu Jawa. So let's check it out this video. So this one is bahan-bahan yang kita perlukan pada hari ini. Look at this, What is one? What is this? So one adalah kita punya banana butt ataupun jantung pisang. Macam ni bentuk jantung pisang. Dah banyak kali masak menu berasaskan jantung pisang, tapi hari ni saya nak masak lagi sebab hari ni saya ada nampak ni. Okey, saya angkat. Ini adalah bahagian kaki lembu. Bahagian kaki lembu ni, memang bahagian kaki lembu ni daging dia agak liat sikit. Jadi saya nak masakkan dia gulai hari ni. Daging dekat bahagian kaki ni dia banyak urat, dia macam daging tetel juga. So you boleh gantikan dia dengan daging tetel, okey? Now today we want to make a gulai jantung pisang dengan tetel, or in English they call beef stew banana butt coconut milk, my version Portu Jawa. So now let we check the ingredient, bahan-bahan dia, okay? So firstly, kalau kita nak masak tetel, kita kena ada tetel. Ini adalah bahagian kaki lembu yang telah saya rebuskan. Saya pressure cookkan dia sampai dia empuk, sampai dia lembut, nampak ni. Ya, kebetulan saya dapat daging ni daripada kampung, jadi saya gantikan dia sebagai daging tetel kita pada hari ni. So kalau tak ada, you kena beli daging tetel Dan bila kita nak masak jantung pisang, kita kena ada jantung pisang kat sini. So, ada 2 pieces jantung pisang. Tapi kita hanya gunakan satu je lah, sebab saya seorang makan kan, nak masak banyak buat apa kan. And we need this one is a coconut milk 1 kotak, santan kelapa 1 kotak. And this one is our garlic, bawang putih secukupnya. Dan one is a galangal ataupun lengkuas secukupnya. 1 tablespoon of coriander powder. Serbuk ketumbar 1 sudu makan. 1 pieces tamarind peel, asam keping dalam 1 biji cukup And this one is our onion, kita punya bawang kita secukupnya. And this one is a turmeric ataupun serbuk kunyit 1 sudu makan, 1 tablespoon. And this one is our anchovies ataupun ikan bilis secukupnya lah. Ini dalam 1 sudu atau 2 sudu lah, yang telah kita kopek dan kita bersihkan And 1 tablespoon of red pepper powder ataupun serbuk lada 1 sudu makan untuk dia ada warna merah-merah sikit Dan untuk instant saya gunakan rempah biryani powder Adabi punya. Ni dalam 1 sudu makan ataupun 2 sudu makan, terserah kepada berapa rempah yang you nak dalam you punya kuah gulai tu Rempah biryani ni lagi sedap kalau kita blendkan dia dengan ikan bilis nanti So itu saja. So now like we cook, mari kita masakkan dia. Okay, so look at this. So kita punya jantung pisang kita kopekkan dia kalau kita nak buat gulai jantung pisang ni, biasanya kita tak boleh rebuskan dia sampai hitam dia punya jantung pisang ni. So kita nak buat gulai, dia kena dia tak gelap So saya tunjukkan kepada anda bagaimana cara nak buat supaya jantung pisang ni dia tak lebam, dia tak hitam So yang bahagian dia punya bunga dia ni agak hitam macam ni, kita jangan ambil No need to take this one, okay? So kita kopaskan lagi, kita kopek lagi. Yang bahagian ni dia agak putih sikit So kita ambil bunga yang agak putih ni. So sekarang ni nampak tak bahagian dalam ni dia ada warna hitam tau. Dia punya dia punya tangkai dia ni, dia punya punya pucuk yang ni, yang warna hitam ni kita kena buang we take it out, kita buangkan dia yang warna hitam ni kita buangkan dia, okey. Ini kita buat semua. Nampak ni. Yang warna hitam ni kita keluarkan Alright. And do it all, buat semua sekali. Kita ambil bahagian jantung ni, kita kopekkan semua.
sampai kita dapat dia punya bahagian yang warna dia kuning sikit Ini masih merah lagi. So kita kopek lagi. Ya. Okay. Kita kopek lagi. Alright. Ya, sampai bahagian dia yang kuning ni yang kuning je. Ni ada merah sikit ni, buang lagi Kita hanya ambil yang bahagian kuning dia je Sekarang ni yang bahagian bunga ni kita dah pipilkan dia, dah buang dia punya bahagian pahit dia. Dapat jantung pisang ni kecil macam ni je memang kecil yang bahagian kuning dia je. So kita potongkan. Kalau nak dapatkan dia warna dia tak lebam, warna dia tak hitam, kita jangan potongkan sekarang sebab kita akan potongkan dekat air yang panas We will cut and put it on the hot water, okay? So sekarang kita telah mendidih air panas. We add in little bit of salt, sikit garam, ya. Terus potongkan dia potongkan dekat dalam air panas ni, tapi saya suka potongkan memanjang Kita terus masukkan dekat air panas And together dengan dia punya bunga dia Ya, kita rebuskan dia sampai dia empuk, okey? Okey, so sekarang ni dia dah masak, dia dah empuk dapat tu. Dia masih lagi kuning lagi warna dia. Dia tak hitam dia tak birat So kita kena cepat-cepat katkan dia, okey? Nampak ni kita dah rendamkan dia dengan air sejuk nampak dia masih lagi tak birat masih kuning-kuning Kita kena kacau-kacaukan macam ni ya supaya dia punya getah-getah dia tu menghilang Kita keluarkan dia, okey, kita masukkan kali lagi, okey. Rendamkan untuk kali kedua. Ni biarkan lama sikit sebab dia dah hilang dia punya air hitam dia. So dia akan terus kekal warna dia kuning-kuning macam ni, okey. And then after that kita boleh potong-potongkan dia, kita toastkan dia dan kita boleh masakkan dia, okey. Okay, so now we want to preparing our grounded ingredient, bahan-bahan yang harus kita kisarkan. This one is our onion, kita punya bawang. This one is our anchovies, kita punya ikan bilis. And this one kita punya coriander powder ataupun serbuk ketumbar. And this one is the turmeric powder, serbuk kunyit. And this one is the serbuk lada merah ataupun red pepper powder. This one is the garlic and lengkuas, galangal. And 2 tablespoon of biryani powder. Serbuk biryani 2 sudu makan We blend it together, kita kisarkan dia halus, okay. Spray this oil, kita panaskan minyak sikit. And we sauteing our grounded ingredient, bahan-bahan yang telah kita kisarkan, okay. And we sauteing, kita tumiskan dia sampai terbit bau, sampai terbit minyak, sampai dia betul-betul masak lah kita punya bumbu kita ni. So look at this, nampak dia dah terbit minyak, terbit aroma sekali, okay. Masukkan air stok daging rebusan, air rebusan daging tu kita masukkan. And we mix ni, kita adukkan. Tamarin peel, asam keping 1 pieces cukup. Dan kita rebuskan kita punya daging kita. Ini adalah daging bahagian kaki, jadi kena rebus lama sikit. Nak lagi sedap, gunakan daging tetel lagi sedap sebab dia ada lemak-lemak sikit Mix ni kita adukkan, okay. Cover up, kita tutupkan. Kita biarkan marinate, kita didihkan dia around 5 minit dalam 5 minit supaya daging ni agak empuk dulu, okay. Sekarang kita potongkan kita punya jantung pisang kita, Look at this, dia masih kuning-kuning lagi dia tak birat masih cantik warna dia. Daging kita dah empuk, dah mendidih. Dia dah empuk dah mendidih kita punya daging kita. So sekarang kita masukkan santan kelapa 1 box. Kita masukkan this one is a boiled banana bud ataupun jantung pisang yang telah kita iris tadi tu, kita masukkan okay. And
we mix ni, kita adukkan merata, okey? Api yang perlahan dengan api yang kecil with the low heat fire, kita renehkan kita punya gulai kita, okey? So now we cover up, kita tutupkan, okey? So dia dah masak, dah mendidih, dah mereneh. Look at this. Kan santan tak pecah, make sure, okey? Dengan api yang kecil, Dan hari ni saya gunakan Maggi cukup rasa je, untuk kita rasakan dia, Dan letakkan sedikit lagi gula, untuk dia rasa manis sikit, okey? Ya, macam kita masak gulai batang pisang, tapi lain sikit dia punya bahan-bahan dia, okey? Gula dia sikit je, untuk ada rasa sweet lagi sikit, okey? Jangan banyak tau. Okey, so sekarang ni dah jadi kita punya gulai daging jantung pisang kita, okey? Nampak ni, Dan dia punya jantung pisang dia, ya, nampak ni jantung pisang dia masih lagi kuning, tak hitam, tak birat. Kalau kita nak masak gulai, kena jantung pisang dia tidak birat, tidak hitam, supaya dia cantik dekat kita punya gulai kita, okey? So now ready to be served. Kita akan hidangkan dia, okey? Tada! So ini dia kita punya masakan kita pada hari ni, gulai daging jantung pisang ataupun banana butt beef coconut milk, my version Portu Jawa. Ini adalah jantung pisang yang masih segar. This one is a banana butt, is a fresh banana butt. Dan nampak ni kita punya jantung pisang kita tak birat, tak hitam colour dia, masih kuning, masih putih, dan digulaikan begitu cantik terletak di atas plating kita, okay? So now I zoom it for you, okay? Bless, O Lord, this food to my use and us to this service, and keep me ever mindful of the needs of others. In Jesus' name, Amen. For this and all I am about to receive, make me truly grateful, Lord. Through Christ, I pray. Amen. 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 Hi all, so look at this. Nampak ni kita punya gulai daging jantung pisang kita dengan aroma dia yang sedap. So tanpa membuang masa, bila kita dah masak, kita kena makankan dia untuk membuktikan yang kita masak pada hari ini adalah sedap, ya. So tanpa membuang masa, kita rasa kita punya jantung pisang kita, ya. This one kita makan. Wow. Rasa gulai tu ada kat sini. Saya teringat macam kita makan gulai batang pisang dengan tetel tu kan, yang saya pernah buat satu ketika dulu. Tapi itu menggunakan bahan-bahan yang lagi banyak. Ini very simple, very easy to make it. Kita buat yang very simple sangat. Kita hanya menggunakan rempah daripada biryani tu, diaduk dengan kita punya gulai kita dengan santan. Kita makan dengan nasi, kan? So jumpa satu. Wow, so amazing. You must try at home. Daging ni soft and tender. Gosh, so daging bahagian kaki tu dia memang macam tetel, dia ada macam serat-serat, dia ada macam rasa kikil-kikil macam tu kan. Dia ada macam lembik-lembik macam apa, lemak-lemak dia tu dibuat gulai macam ni. Memang sedap sangat, Ya, kalau nak buat gulai ni, pastikan jantung pisang tu dia tidak birat, dia tak hitam. Dia kena warna dia putih macam ni, baru dia sesuai untuk dijadikan gulai. Kalau you buat dia punya jantung pisang tu dia birat hitam, nanti you punya gulai ni nampak hitam-hitam kat situ. Ya. Kalau you nak masak lemak santan yang biasa tu, kalau dia birat-birat sikit tak apa, sebab dia kuah dia dah putih. Jadi memang nak tunjulkan dia punya jantung pisang tu. Tapi kalau kita nak buat gulai warna orange macam ni kuah dia, jadi make sure dia punya jantung pisang dia kena warna putih macam ni, okey? Supaya nampak jantung pisang ni tu, Jadi orang nak makan tak geli. Okey, satu lagi. Okey, so kita ambil daging dia. Daging dia memang sedap sangat. Soft and tender. Ini kalau anda buat sempena nak berbuka puasa, sempena iftar,
Mesti punya husband you suka, anak-anak pun suka Because what? Sebab dia rasa gulai yang tak menggunakan kari, ya. Aroma dia sedap, dia punya texture daging dia lembut. Dan kalau makan sewaktu nak berbuka puasa, makan dengan nasi putih je dah cukup. Tak percaya you buat. Beli daging lembu yang murah ni, yang paket, yang paket-paket tu, yang RM11, RM12 tu. Jantung pisang baru berapa kan? Satu biji tu baru RM1.5 ke RM2 macam tu kan. You belilah 2 untuk anak-anak makan sekali kan. You buat macam ni, memang sedap. Confirm. So, kepada anda semua, bagaimana dengan resipi saya pada hari ini? Nak cuba? Kalau anda suka, kalau anda suka, please like my channel. Jangan lupa subscribe my channel, support my channel, okay? Sampai berjumpa di lain masa, di lain menu, di lain resipi. Salam sayang daripada saya, Alexis Wandi Isam, untuk anda semua. Bye!